Maka kita sebut sedikit berkaitan dengan biologi kedudukan Nabi SAW. Pertama, kita lihat kelebihan Nabi di sudut mata Nabi. Di sudut mata Nabi. Sebuah hadis daripada Ibnu Umar, sabda Nabi, "Inni lastu kahayatikum." Sesungguhnya aku bukan serupa dengan kedudukan tubuh badan kamu. Tubuh badan kita, Nabi manusia, tapi tidak serupa dengan kita. Nabi manusia, tapi tak serupa dengan kita. Dalilnya, Nabi sebut, "Inni lastu kahayatikum." Aku ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, tapi tak serupa 100% dengan kita. Ini kita petik dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian mata Nabi SAW, Nabi pernah kata kepada sahabat-sahabat, "Atimmu ruku' was sujud, fa wallazi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i zahri idza raka'tum wa idza sajadtum." Sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud. Nabi sebelum nak mulakan sembahyang, Nabi sebut dekat sahabat-sahabat, ni nak sembahyang dah, sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud. Demi jiwaku di tangan Allah Ta'ala, aku melihat macam mana aku melihat depan, macam tu juga aku boleh nampak, walaupun mata aku duduk depan, boleh nampak apa yang ada kat belakang, apa yang kamu buat kat belakang. Maka oleh kerana itu, rukuk elok-elok, sujud elok-elok. Nabi, Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan yang dia boleh tahu apa yang ada kat belakang dia. Kita tak ada. Kita mata duk depan, tengok yang depan pun kelabu tak nampak juga, sengah-sengah. Nampak tu, mana satu tu, satu ya, mana satu apa, satu kan, yang satu tu pun tak nampak. Pinjam sat spek hang, oh teropong, baru nak nampak guna teropong. Ni tak boleh, teropong tak kena, ni teropong original, dia baru nampak. Tu lagi karut, buangan jari dia macam tu nampak pula. Nabi, dia boleh tahu apa yang kat belakang. Sahabat-sahabat gerun, sahabat-sahabat takut. Ibnu Hajar dia sebut dalam kitab Fathul Bari, "Hadzal ibsar idrakun haqiqiyun khassun bihi sallallahu alaihi wasallam in kharaqat lahu fihi al-'adah." Ini kelebihan Nabi. Pandangan Nabi itu benar, dia tak cakap bohong, betul-betul dia nampak apa yang duk kat belakang. Ini semua adalah suatu perkara yang luar biasa, khariqatun lil 'adah, suatu perkara yang luar daripada adat kebiasaan. Maka ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, "Fa inni arakum min amami wa min khalfi." Aku boleh nampak apa yang duduk kat depan, dan aku boleh nampak dalam masa yang sama apa yang ada kat belakang. Dalam masa yang sama, kita bukan boleh dalam masa yang sama. Saya Ustaz boleh juga, saya tengok depan lagi, saya kali tengok. Yang tu bukan dalam masa yang sama. Kan? Ni Nabi, segi kelebihan mata. Ni pria terhebat ni. Siapa hebat kat sini? Saya Ustaz, saya hebat Ustaz. Hebat makan, boleh ha? Tapi hang macam ni tak? Boleh tengok belakang depan sama ya? Biar satu lah kita serendah. Penglihatan dan pendengaran Nabi daripada Abu Zar Al-Ghifari, sabda Nabi SAW, "Inni ara ma la tarawun." Aku melihat apa yang kamu tak nampak, apa yang kamu tak lihat. Benda tu kamu tak nampak, tapi aku nampak. Nabi. Kita tak salah. Nabi nampak iblis, jin dan sebagainya. Nabi nampak malaikat, Nabi kerap nampak. Wa asma'u ma la tasma'un. Nabi dengar apa yang kita tak dengar. Nabi pernah kata, "Dengar tak kamu
satu bunyian tadi, dengar tak? Tak dengar ya Rasulullah. Itulah bunyi satu objek yang baru sampai ke bawah, yang mana objek tu tadi duk tengah jatuh selama 70 tahun ke dasar neraka. Erti neraka tu dalam. Neraka dalam, bila lepas objek atas yang paling atas jatuh ke dasar dia, maka 70 tahun 70 tahun tu dalam kan. Kalau kita tengoklah bangunan paling tinggi, mana bangunan paling tinggi? Pulau Pinang kita Komta. Kalau tinggi, erti kalau ke bawah dia dalam kan. Kalau ke bawah dia dalam. Komta, siapa naik paling atas Komta terjun berapa hari bawah sampai? Tak ada hari ya. Seminit pun tak apa. Kedebuk hancur. Jatuh hancur. Padahal tengok Allah tinggi ambil gambar ada kamera. Seronok ambil kenangan. Padahal tak tinggi mana pun. Bangunan dekat Kuala Lumpur, KLCC dan sebagainya, tinggi dah Tapi berapa tahun bila terjun daripada atas sampai ke bawah? Tak sampai tahun. Ni 70 tahun kan? Dia kira macam telaga, nak sampai ke dasar telaga. Daripada atas mulut telaga tu, lepas anak yang baru lahir, tak anak baru lahir, umur 70 tahun sampai bawah. Oh dia kan? Cerita dia, kita turun dengan naik, mana laju? Turun laju. Sini ada tangga banyak kan? Cuba lari masa turun dengan lari masa naik, dia bukan sama kan? Dia bukan sama. Dah lah turun sambil lari pula. Oh, jangan dok main lah. Dia boleh jatuh pasal laju kan? Ni laju ni 70 tahun sampai. Nabi dengar, sahabat tak dengar. Ni kelebihan ailir Nabi SAW. Yang liur pula daripada Al-Jabbar, daripada Wa'il bin Hujur. Ni anak kepada Wa'il. Dia kata ayah dia pernah sebut hadis Nabi SAW. Dia kata aku pernah tengok, ni ayah kepada Jabbar, Wa'il bin Hujur pernah lihat Nabi SAW utiya bidalwin famadmadha minhu. Ada orang bagi kepada dia satu bekas air, dia pun berkumur-kumur dengan air tersebut. Famajja fihi miskan, maka lepas kumur dia lepas balik air ke bekas tersebut, miskan, maka ayak satu baldi tu, satu bekas itu bau kasturi. Bau kasturi. Tadi mai ayak biasa ya. Untuk cedok dia ambil kat mana? Ayak biasa. Nabi kumuk-kumuk, lepas pula ayak dalam bekas tu bau kasturi. Au atyaba minal miski. Dia kata mungkin lebih wangi daripada kasturi. Wastansara kharijan minad dal. Maka Nabi pun ambil ayak sekali lagi, masukkan air ke hidung dan lepas keluar. Ayak kumuk Nabi bau kasturi. Dia lawan kasturi, tahu? Wangian kasturi. Dia lawan kasturi keturi. Tahu keturi? Tak tahu? Ada satu jenis tikuih nama dia keturi. Dan tikuih keturi ni dia kecil, mulut muncung panjang, dia kecil. Kucing bau pun nak termuntah. Kucing pun nak termuntah bau dia. Kan? Yang tikuih keturi. Tapi tak tahu lah dia bahasa mana pun tak tahu. Tapi ustaz daripada kecil dulu dah sebut tikuih keturi. Tikuih keturi busuk kan main. Kan? Kucing pun nak termuntah. Kucing ni kalau kata seminggu tak makan, bagi tikuih tu dia sanggup mati tak apa. Pasal apa? Busuk. Kita tak tahu apa dok kumuk macam tu lah kan? Kumuk lagi kita dok buang ayak dalam tu, kira nak kena samak pula mulut kita. Orang kata ni apa bau ni, dia tak serupa macam mulut Nabi, dia tak serupa macam air liur Nabi. Maka sebab itu kita tengok dalam sejarah
banyak sahabat-sahabat ambil berkat. Liang Nabi, ambil berkat rambut Nabi, selain daripada tongkat, baju dan sebagainya, ambil berkat. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, lawan Nabi, lawan, tapi dekat-dekat nak meninggal, dia pesan dekat anak dia sahabat Nabi, anak dia nama Abdullah, dia pun nama Abdullah, anak dia sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata dekat anak dia, ni ayah ni rasa macam nak padam dah, kan, nak jalan dah, padam jalan, ni semua bahasa-bahasa orang duk tahu dah lah, kan. Bagi tahu kepada Nabi, nanti bila confirm kata ayah tak ada ni, ambil jubah Nabi, tutup jenazah ayah, semadikan ayah dengan jubah Nabi, dihabakkan Nabi. Nabi pun terpaksa, sahabat-sahabat tambah Sayyidina Umar, marah, ya Rasulullah, dia lawan kita, dia musuh kita, buat apa tu, duk bagi berkat langsung ke dia. Nabi bagi juga, kan. Ini cerita dia. Pasal apa? Nabi berkat juga. Aku lawan, aku rasa macam aku tak betul, tapi aku jahat, aku lawan dia juga, tapi sekurang-kurang kalau malaikat nak tibai, aku ada jubah dia. Dia pun dah fikir macam tu juga. Pasal confirm nak kena tibai, tapi mungkin malaikat tak gamak tibai. Pasal apa? Jubah Nabi ada. Dia fikir macam tu, kan. Ini kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Baik, peluh Nabi ni kita nak cerita ni, Nabi ni hebat. Dengan ayat liang kita pun tak sama dah, kan. Dengan peluh Nabi, macam mana dengan peluh kita? Peluh Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, kan. Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Mak kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ummu Sulaim mengambil peluh Nabi SAW lalu mencampurkannya ke dalam wangian. Ambil peluh Nabi. Satu hari Nabi tidur. Bila Nabi tidur, panah. Nabi mana ada aircon, mana ada kipas. Pemimpin dunia, mana ada kipas, mana ada aircon apa. Peluh. Dia tak ada mangkuk bawah Nabi. Nabi tidur atas katil, tap dia kata rugi peluh Nabi, kan. Dia letaklah bekas-bekas tempat ujung kaki menitik peluh, ujung lengan menitik peluh. Dia kerap jumpa anak dia khidmat dengan Nabi 10 tahun. Anas bin Malik umur 10 tahun, khidmat 10 tahun. Lebih kurang usia Anas 20 tahun Rasulullah wafat. Jadi kerap dia duk jumpa anak dia, maka dia dah ambil berkat, antaranya seperti air peluh Nabi SAW. Dia ambil, dia campur dengan wangian, lalu wangian tersebut menjadi wangian yang paling harum. Dia pergi cari dekat kedai wangian yang paling wangi, kan? Tapi berbanding dengan peluh Nabi lagi wangi. Kita ambil wangian, campur peluh kita, pakai tak laku jual, kan. Wangi tengkorak ni apa ni, bau pahit ni, kan. Hang campur apa ni? Dah aku campur peluh aku, peluh Nabi SAW. Allahu Akbar. Wangi peluh dia, bau kasturi. Nabi ni, kan, Nabi dia tak pakai minyak wangi pun wangi dah. Tapi kadang Nabi pakai juga minyak wangi pasal nak tunjuk kat kita sunnah pakai minyak wangi. Tapi Nabi tak gaduh pakai minyak wangi. Pasal apa? Dia dah wangi. Kita memang nak kena pakai minyak wangi, pakai pun tak berapa wangi. Pasal apa? Pasal yang badan punya lagi teruk. Bau badan tu teruk ni. Minyak wangi pun dia kata aku silap badan. Ni badan siapa pun tak tahu, aku pun kalah, kan. Ni peluh Nabi ni. Bahkan dalam riwayat Imam Baihaqi, Sayyidina Jabir mengatakan bahawasanya tempat mana Nabi SAW lalu, dia berjalan, lorong nu ke, lorong ni ke, kawasan mana yang Nabi singgah, kawasan tu akan wangi. Wangi Nabi, sahabat-sahabat kenal, sahabat-sahabat tahu bau. Ni Rasulullah pernah lalu dah tempat ni. Pasal apa? Bau wangi. Ini Nabi SAW.